قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Sambungan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama. Kita masih lagi dalam bab ikhlas. Kita malam ini sampai kepada halaman muka surat yang ke-20. Hadis pada kitab rujukan tuan-tuan adalah bernombor 13 yang di bawah sekali. Hadis berbunyi wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحليت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدى إلي أجري
Faqultu kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Faqultu la astahzi'u bika. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yajruk minhu syai'an. Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajat as-sakhra fa kharaju yamshuna. Muttafaq alaih. Yang bermaksud, artinya diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang lelaki daripada kalangan orang-orang sebelum kamu, yakni zaman terdahulu. Ada yang menyatakan di zaman Bani Israel. Apapun adalah yang maha mengetahui di sisi Allah Ta'ala. 3 orang lelaki telah pergi bermusafir atau lainnya adalah tujuan pergi jalan jauh, sehingga kemahuan untuk kembali telah menyebabkan mereka singgah. Sehingga kemahuan untuk bermalam telah menyebabkan mereka singgah berlindung di dalam sebuah gua, lalu mereka memasukinya. Oleh kerana perjalanan jauh dan mereka masih belum sampai ke tempat destinasi yang hendak ditujui, lalu mereka berhajat untuk bermalam, singgah bermalam di dalam sebuah gua. Jumpa sebuah gua, lalu mereka merasakan itu adalah sesuai untuk mereka bermalam, dan mereka masuk ke dalam gua tersebut dengan tujuan untuk bermalam di dalam gua tersebut. Tiba-tiba sebongkah batu yang besar jatuh daripada gunung ataupun bukit. Dalam pada mereka duduk di dalam gua itu, pada awalnya dalam keadaan yang baik dan tenang, tiba-tiba bunyi sebongkah batu yang besar daripada belah atas, sama ada atas bukit ataupun daripada atas gunung, jatuh ke bawah. Lalu betul-betul batu sebongkah yang besar itu menutup ke atas mereka pintu gua itu. Batu itu betul-betul jatuh di hadapan pintu gua yang mereka menetap ataupun bermalam, dan telah menutup dengan serapat-rapatnya akan pintu gua tersebut, yang mana mereka bertiga bermalam dan berada di situ. Lalu ketiga-tiga mereka pun berkata, macam mana nak buat? Tak boleh keluar. Walaupun mereka bertiga nak tolak batu yang besar sehingga boleh menyebabkan mereka keluar, itu adalah mustahil. Akhirnya apakah keputusan yang mereka ambil? Lalu mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada bongkah batu ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut amalan-amalan soleh kamu. Ini cara orang beriman, tuan-tuan. Dia kata kalau nampak gaya ni memang kita tak boleh keluar ni. Kalau setakat guna akal, setakat guna kederat, setakat guna tenaga, memang tak akan keluar. Jadi nak keluar macam mana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan sahaja doa, kena sebut apa amalan baik yang mereka lakukan, apa amalan soleh yang mereka lakukan yang boleh diterima oleh Allah Ta'ala, untuk supaya doa mereka itu makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan senang, tuan-tuan. Begitulah besarnya masalah batu yang besar. Bayangkan kalau rumah kita orang kunci pada luar, kena sita, ataupun ada yang menutup, kita tak boleh keluar. Nak buat macam mana? Lagi besar masalah, maka lagi besarlah pengharapan kita dan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi dua perkara yang mereka cadangkan, iaitu pertama, doa kepada Allah Ta'ala. Tak cukup hanya berdoa, untuk supaya doa itu makbul, diterima di sisi Allah Ta'ala, mereka kena bagi tahu, kena sebut, kena menyatakan dengan terang apa amalan soleh yang mereka lakukan.
Tak boleh hanya, ya Allah lepaskanlah kami, ya Allah. Ya Allah keluarkanlah kami masalah kami. Tak boleh, tak boleh. Kena sebut apa amalan soleh. Sebab itu bila kita belajar hadis ini, kita kena beramal soleh. Kalau kita ada masalah, kalau kita nak berdoa, sebelum berdoa kena ada amal soleh. Jangan sebelum berdoa buat maksiat. Sebelum berdoa dahaka kepada Allah, kemudian berdoa dengan harapan supaya doa dia diterima, masalah dia selesai. Ini tidak akan makbul, tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan tolong faham. Kadang-kadang kita ni, masyarakat kita, kita doa, Allah Ta'ala terima. Sedangkan dengan berdoa tanpa amal yang soleh, Allah Ta'ala pun dia nak terima doa, kena ada sebab. Sebab apa dia terima doa? Antaranya adalah adanya amalan-amalan soleh yang orang berdoa itu lakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala, lalu dia minta kepada Allah Ta'ala supaya hajat dia itu makbul, diterima, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang daripada mereka berkata lelaki yang pertama, ya Allah, aku mempunyai 2 orang ibu bapa yang telah lanjut usianya. Laki yang pertama kata dia ada mak ayah dia terlalu tua, dah uzur dah. Aku tidak pernah memberi minum kepada isteri, anak-anak ataupun hamba sahaya sebelum kedua ibu bapa aku minum terlebih dahulu pada waktu petang ataupun waktu lainnya. Lelaki ini adalah seorang anak yang soleh. Dia ada mak ayah yang tua, dia taat, dia baik kepada mak ayah dia. Kalau dia beri makan, kalau dia beri minum susu yang dia perah daripada binatang ternakan dia akan bagi mak ayah dia minum dulu. Sebelum anak, isteri, hamba sahaya dia, pekerja dia minum. Ada kita buat macam tu? Tak ada. Macam mana kita, tuan-tuan? Ini kita belajar daripada lelaki ini. Dia bagi mak ayah dia dulu. Kalau dia bawa rezeki, dia bawa makanan, dia perah susu daripada binatang ternakan, dia pastikan yang jamah dulu, yang minum dulu, yang sentuh dulu adalah mak ayah dia. Yang orang lain nanti dulu. Baik isteri, baik anak, baik hamba sahaya, pekerja dia. Selepas mak ayah dia, baru yang lain. Kita yang lain dulu. Lagi teruk kawan-kawan dulu. Kawan-kawan belanja dulu. Geng kita dulu. Mak ayah tak tahu ke mana. Jauh kita, tuan-tuan. Jadi kata lelaki pertama ini, pada suatu hari, kemahuan untuk mencari pokok dan tumbuhan yang menjadi makanan haiwan ternakan. Jadi dia memang cari makanan untuk haiwan ternakan dia, pokok-pokok ke apa ke, daun-daun ke apa. Jadi nak cari itu sampai larut, sampai dah terlewat. Telah menyebabkan aku pergi ke tempat yang jauh. Punya bersungguh tu, hari tu cari makanan haiwan ternakan dia tu sampai ke jauh sangat. Kalau biasa tu taklah jauh-jauh, dekat-dekat situ. Tapi suatu hari tu sampai dah kejauhan. Lalu aku tidak pulang kepada mereka berdua melainkan setelah mereka tidur. Biasanya bila dia dah cari makanan haiwan ternakan, dia akan balik, mak ayah dia belum tidur lagi. Tiba-tiba oleh kerana hari itu dia pergi jauh, jadi dia balik lewat sampai mak ayah dia dah tidur dah. Mak ayah dia dah tidur. Aku pun memerah susu untuk kedua ibu bapaku untuk minum petang. Biasa dia balik daripada cari makanan untuk binatang ternakan, dia akan perah susu, susu kambing ke apa ke untuk minuman petang mak ayah dia. Tiba-tiba petang tu bila dia balik, dia dapati mak ayah dia, kedua mak ayah dia dah tidur. Pasal dia balik dah dah terlewat. Sedangkan dia dah bawa minuman petang, ataupun kita kata makan malam lah. Makan malam. Tetapi aku dapati kedua ibu bapaku sedang tidur. Dia bawa susu tu, yang segar yang dia bawa perah tu untuk mak ayah dia. Tiba-tiba dia tengok mak ayah dia dah tidur. Biasa memang dia balik, dia bawa mak ayah dia masih belum tidur dan terus minum petang. Terus minum, tak ada masalah. Tapi kali itu, hari itu mak ayah dia telah tidur sebab dia lewat. Aku tidak suka mengejutkan mereka.
Jadi nak bagi mak ayah dia minum, mak ayah dia tertidur. Kemudian nak kejutkan pula, dia tak sampai hati. Dia tak nak kejutkan mak ayah dia. Dia biarkan mak ayah dia tidur, dia pegang susu. Dia pegang susu tu. Aku juga tidak suka memberi minum kepada isteri, anak-anak ataupun hamba sahaya sebelum kedua ibu bapaku meminum terlebih dahulu akan susu yang aku bawa. Ni cara dia tuan-tuan, anak yang soleh, yang taat pada mak ayah. Dia pegang susu tu yang mak ayah dia belum minum lagi. Mak ayah dia dah tidur. Jadi dia tak bagi isteri dia tak bagi anak dia, hamba orang lain dia tak bagi minum. Dia akan bagi mak ayah dia dulu, sebab mak ayah dia tidur, dia tunggu sampai mak ayah dia bangun. Sedangkan isteri dia, anak dia tak tidur. Anak isteri dia pun nak minum susu. Dia tak bagi yang lain, dia tak bagi orang lain. Dia tunggu sehingga mak ayah dia bangun, mak ayah dia minum dulu, barulah dia akan bagi pada yang masalahnya dia tak kejut mak ayah dia tuan-tuan. Dia tak kejut. Kalau dia kejut, satu hal juga. Boleh cepat sikit. Tapi dia tunggu sehingga mak ayah dia bangun. Maka aku pun duduk diam menunggu mereka berdua terjaga. Tunggu situ. Dia tunggu sampai mak ayah dia bangun, sampai mak ayah dia sedar. Dengan dia memegang susu yang dia bawa tadi. Daripada yang dia perah. Dalam keadaan bekas minuman sentiasa berada di tangan aku. Dia pegang tuan-tuan. Ni, dia pegang gini. Dia pegang, tak ada dia letak pun. Selagi mak ayah dia tak bangun, selagi mak ayah dia tak sedar, dia pegang minuman tu. Tunggu mak ayah dia bangun, nak bagi mak ayah dia minum. Boleh kita buat tuan-tuan. Cakap boleh, bukan senang tuan-tuan. Nak buat tu susah. Dia kata dia pegang dekat tangan dia sehingga terbit fajar, sampai esok pagi. Punya mak ayah dia tidur sampai besok pagi baru bangun. Sedangkan anak-anak kecil berteriak kelaparan di sisi tapak kakiku. Anak dia, isteri dia, hamba saya, pekerja dia pada semalam tak minum lagi. Tunggu. Sebab apa? Sebab mak ayah dia tidur, tak bangun. Nak bagi mak ayah dia minum dulu susu, baru bagi orang lain. Ini adalah anak yang soleh dan taat kepada kedua ibu bapa dia. Kemudian kedua ibu bapa dia terjaga dan bangun daripada tidur. Bila dah pagi besok tu baru mak ayah dia bangun daripada tidur. Lalu kedua ibu bapa dia pun minum susu yang aku perah sebagai minuman petang mereka. Patutnya susu tu minum petang semalam. Tapi tunggu mak ayah dia bangun, pagi besok baru minum. Ada boleh buat? Tak ada tuan-tuan. Jangan cakap. Temberang boleh. Menipu boleh kuat. Hancing memang macam-macam. Nak buat tak ada. Betul tuan-tuan. Minta maaf. Cakap. Patut susu tu mak dia minum semalam. Tapi pasal tidur sampai pagi besok. Besok pagi baru mak dia minum. Orang lain tunggu. Selagi mak ayah dia tak minum, dia takkan bagi. Bukan main senang. Bukan senang tuan-tuan. Ini susah punya amalan. Susah punya kerja. Jadi begitu. Dia kata, ya Allah. Lepas dia cerita itu amal soleh. Dia buat taat pada mak ayah dia. Itu cara dia dengan mak ayah dia. Ingat, jadi anak ni bukan senang. Jadi anak, kita kena ikut, kena layan mak ayah. Bukan mak ayah ikut kita. Bukan mak ayah layan kita. Bukan kita lagi besar kepala dengan mak ayah. Tak betul. Itu anak biadab, anak dahaka. Ramai anak celaka akhir zaman ni. Anak yang soleh taat, susah. Nak cari macam ni, bukan main tuan-tuan. Pilihlah dalam kampung cari, ada tak macam ni perangai. Bukan mudah tuan-tuan. Jadi dia kata, dia cerita itu amal soleh, taat dia dengan mak ayah dia. Ya Allah, baru dia doa. Dia cerita apa amal soleh dia dengan mak ayah dia, baru dia doa. Ya Allah, jika aku telah lakukan semua itu semata-mata kerana mencari keridhaan-Mu. Itu yang aku buat dengan mak ayah aku sebagai taat pada mak ayah aku. Kalau Engkau terima, ya Allah, jadilah amal soleh. Jadilah untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Maka bukalah daripada kami apa yang kami berada padanya sekarang dengan sebab batu ini. Tolonglah buka batu ni, ya Allah.
Jadi bukan mereka yang buka batu tu, minta Allah Ta'ala buka batu tu. Batu yang menutup pintu gua tempat mereka bermalam. Tiba-tiba batu itu pun terbuka sedikit. Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala terima doa anak yang soleh. Amalan anak yang soleh. Doa di Allah Ta'ala terima. Pintu buka, batu tu bergerak sendiri, tuan-tuan. Tanda doa diterima, batu tu bergerak sendiri. Kalau kita doa, batu tu tak bergerak, apa pun tak jadi, itu tak ada makna doa lah, tuan-tuan. Doa, dia mesti ada yang berlaku. Doa yang Allah Ta'ala terima, mesti ada hasil kebaikan dia. Dia je cakap, aku punya doa Tuhan terima. Apa benda? Tak ada apa. Tak ada apa-apa benda doa. Tak ada. Doa dia mesti ada. Nampak kebaikan hasil dia. Bergerak batu. Batu besar, tuan-tuan. Batu tak ada kaki. Batu ni dia bukan yang boleh tolak-tolak macam tu. Tiba-tiba batu gerak sendiri. Kerana kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala batu tu bergerak. Tapi tak boleh keluar lagi. Sebab batu tu pun dia pandai juga. Walaupun dia tak ada kaki, tak ada akal, dia makhluk Allah. Dia gerak sikit. Dia main juga. Baru satu doa dia kata. Dia gerak sikit batu tu. Gerak. Tapi tak boleh keluar lagi. Gerak. Seterusnya lelaki yang kedua pula. Iaitu yang kedua berkata. Itu selesai lelaki yang pertama. Apa pula cerita lelaki kedua? Ni jangan dengar cerita je, tuan-tuan. Dia kata cerita malam ni memang sedap. Habis dia sahabat. Dengan mak ayah dia semacam. Baik, tak payah dengar mari cerita. Kita ni belajar, tuan-tuan, nak beramal. Yang ada mak ayah, tolong ingat. Saya ada mak ayah, bukan senang, tuan-tuan. Mak ayah kita makin lama makin berumur. Mak ayah kita makin lama makin sakit. Kita nak buat macam ini bukan mudah, tuan-tuan. Tapi inilah yang boleh menjadi anak-anak yang soleh. Yang boleh menyebabkan amal ibadah, doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tolong buat, tuan-tuan. Azam kita belajar ni, kita nak jadi anak yang soleh, yang taat pada mak ayah. Bukan setakat belajar. Bukan setakat dengar cerita. Yang tak belajar tu, pandai dia lah tu. Tuan-tuan pergi ajar lah lepas ni pula. Yang tak belajar, mari sini. Pergi sampai. Ni, cerita dekat masjid. Begitu dia. Begitulah kita ni. Dengan belajar, kita kena beramal. Kata lelaki yang kedua, ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan. Sepupu ni adik-beradik mak ayah kita punya anak. Mak ayah kita, dia punya adik-beradik sebelah mak ke sebelah ayah, anak dia. Jadi anak kepada adik-beradik mak ayah kita tu dengan kita dipanggil sepupu. Sepupu ni yang paling hampir dengan kita boleh kahwin nikah. Kalau lebih pada tu dah tak boleh dah. Yang tu kira dekat, itu sepupu. Tapi dibenarkan lagi nikah. Boleh. Jadi, kata lelaki kedua ni, dia ada sepupu perempuan yang cantik. Tahulah lelaki. Kan? Perempuan cantik. Jadi, dia kata sepupu sebelah ayah dia. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Sepupu perempuan ni cantik. Jadi, dia kata kemain dia sayang lah. Kemain dia cintai lagi. Dia kata, kalau dapatlah kahwin, kalau dapatlah bersama dengan sepupu dia ni, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya. Dalam satu riwayat lain disebut, aku mencintai sepupuku itu seperti sekuat-kuat cinta kaum lelaki kepada kaum perempuan. Ni faham tak cinta ni? Ni bukan cerita Hindustan ni. Tengok Hindustan, tu lah I love you dia kata. Bukan. Cinta ni lelaki dengan perempuan itu naluri tabii. Ni kalau lelaki betul lah. Kalau lelaki tak betul susah. Hari ni ada lelaki lembut, lelaki sotong. Macam lelaki ada ini, tuan-tuan. Lelaki dengan lelaki. Apa itu bukan lelaki. Lelaki dengan lelaki bukan lelaki tu. Perempuan dengan perempuan. Lelaki yang sejati, yang benarnya lelaki dengan perempuan. Cinta seorang lelaki yang Allah Ta'ala kurniakan naluri, tabi'i, sunnatullah. Lelaki ni dia sayang, dia suka pada perempuan. Orang perempuan sayang, suka pada lelaki. Gitu tuan-tuan. Jadi dia kata dengan sepupu dia ni lah memang yang dia paling sayang. Biasalah ada kata orang lelaki, kalau tak sayang perempuan tu tak sempurnalah kelakian dia.
Sebab sepupu dia cantik, dia sayang, cinta. Begitulah dia kata anugerah Allah Ta'ala. Penting tuan-tuan. Ada orang harta ada, handsome, cantik, kaca ada, tapi cinta pada perempuan tak ada. Tak guna tuan-tuan. Tak guna apa barang hidup itu macam. Tak ada makna. Ni bukan nak kutuk ni, maaf katalah. Makna Allah Ta'ala tak bagi dia kurang. Satu, Allah Ta'ala tak bagi. Kereta menjala besar. Orang memang segak tampan. Tapi dengan perempuan tak suka, tak main. Astaghfirullahalazim. Oh, sayanglah, rugi. Ni, lelaki ni dia sayang, cinta pada sepupu dia. Kemudian aku menggodanya. Bila dah suka kan, dia pun dia goda, dia pikatlah sepupu dia untuk melakukan zina. Ni masalah dia. Masalah dia, kalau dia sayang, kalau dia cinta, kahwinlah. Tapi ini maknanya cinta dia berdasarkan nafsu. Jadi dia sayang, suka pada sepupu dia, dia pun goda, pikat, ajak berzina. Ajak buat benda tak baik lah. Laki perempuan, kalau setakat pegang-pegang tangan, setakat tengok-tengok, setakat apa semua, itu tak ada benda tuan-tuan. Nafsu manusia ni, dia takkan tercapai, dia takkan sempurna selagi lelaki perempuan tu tak bersama. Jadi dalam Islam, nak bersama antara lelaki dengan perempuan adalah jalan dia dengan pernikahan. Tetapi lelaki kedua ini memilih untuk berzina. Dia sayang dengan sepupu dia, dia cinta, jadi dia tak nak nikah, masalah dia. Dia nak ajak sepupu perempuan dia berzina. Maka ini haram. Ini cara yang tidak baik. Tetapi dia kata sepupunya enggan tunduk kepada godaan dia, sehinggalah dia ditimpa kesusahan dengan sebab musim kemarau pada suatu tahun. Masalahnya, dia sayang, suka pada sepupu dia, tetapi dia ajak sepupu dia, dia pikat, dia goda, sepupu dia tak layan dia. Sepupu dia tak nak berzina, tak nak bersama, tak nak ikut kemahuan nafsu dia. Benda haram, sepupu dia kata. Bermakna sepupu perempuan dia ni baik. Dia je lah kemaru. Jantan kan. Kalau dah jadi binatang ni susah. Lelaki dia lain. Dia kalau jantan lah, binatang. Yang berzina ni bukan manusia tuan-tuan. Haiwan ni, haiwan. Berzina ni tak ada nikah. Ini haiwan. Kita manusia nikah. Jadi sepupu perempuan dia tak layan, tak mau. Tak mau ikut dia, tak mau ikut nafsu dia, tak layan. Sampailah dia kata, iyalah, orang jahat kan. Tak apa dia kata, hari ni tak dapat, nanti dia kata tunggulah. Ada rezeki, ada peluang dia kata dapat, siap engkau dia kata. Dia kata kan, kan orang tua kata, perangkap tak pernah lupa kepada pelanduk. Pelanduk sahaja yang lupa kepada perangkap. Suatu tahun dia kata, suatu hari itu berlaku musim kemarau, susah. Rezeki, bekalan makanan, apa semua macam hari ni barang naik lah. Jadi duit dia tak cukup untuk beli makan. Nak beli keperluan. Jumpalah. Sepupu perempuan dia tu pun datang jumpa lelaki ni. Dia kata dia sudah datang. Dia sudah datang. Pucuk dia cerita, ulang mendatang. Faham tak ni? Tak faham pergi balik tengok kamus. Kita macam-macam kitab kita rujuk. Kamus ada apa semua. Pucuk dia cerita ulang mendatang. Dia kata, dia pun datang kepadaku untuk meminta bantuan. Sebelum ni, dia yang pergi pikat goda sepupu perempuan dia. Tetapi hari ini dia kata, sejarah telah berlaku. Macam Melaka lah, sejarah berulang kembali kan. Sepupu perempuan dia cari dia pula. Dia kata, ini memang peluang keemasan. Bukan boleh mudah-mudah lepas ni. Sepupu perempuan dia bila datang, dia kata, aku memberinya 120 dinar. Wang emas. Dia bagi. Sepupu perempuan dia minta tolong, susah lah apa. Tak ada masalah. Dia pun siap. 120,000 wang emas tuan-tuan. 120 dinar. 120 dinar ni wang emas. Kalau kita lah, orang perempuan kan dia pakai loket tu kan. Satu loket tu berapa? Beribu tuan-tuan. Kalau katalah satu tu 5,000 ataupun 3,000. Kalau 100 sudah berapa? Kalau 120 dah berapa? Mahal lah tuan-tuan. Orang Batam Melaka boleh bayar.
Jangan main-main. 120,000 dia bagi pada 120 keping dinar emas dia bagi pada sepupu perempuan dia dengan syarat. Bagi ada syarat. Bukan bagi percuma gitu. Ada give and take. Saya bagi awak, awak pun kena bagi saya. Ada faham? Tak ada bagi percuma macam hari ni lah tuan-tuan. Mana ada bagi peri macam tu. Jadi kalau dia dapat, kita pun dapat. Dia panggil win-win situation. Give and take. Ada beri, ada ambil. Ada dapat, ada kena bagi. Syarat dia apa? Dia sepupu perempuannya hendaklah menyerahkan dirinya kepada lelaki tersebut. Sepupu dia lelaki ini bagi 120 dinar wang emas kepada sepupu perempuan dia. Syarat sepupu perempuan dia kena serahkan diri, serahkan kehormatan maruah kepada dia ni lelaki, sepupu lelaki dengan sepupu perempuan. Macam sebelum ni tak nak. Makna berzina jugalah. Sebelum ni dia dah ajak. Tapi tak ada bagi wang emas, tak ada apalah. Sekarang ni macam mana? Setuju tak setuju? Sebelum ni sepupu perempuan dia tak nak, tak setuju. Bila keadaan begitu, sepupu perempuannya pun berbuat demikian. Jadi dia kata sepupu perempuan dia pun setujulah. Dah terpaksa setuju. Okeylah, dia kata kalau itulah kemahuan lelaki, sepupu lelaki dia tersebut, sepupu perempuan dia pun setujulah. Sepupu lelaki bagi 120 wang dinar emas, sepupu perempuan dia serahkan kehormatan harga diri pada sepupu lelaki dia. Berzina pun berzinalah. Dah terpaksa. Maknanya kalau ikut hukum dipanggil darurat. Tapi jangan buat ni, orang Batam Melaka jangan buat ni. Haram tetap haram. Ini dipanggil mengambil kesempatan. Bukan darurat dah. Dah kalau orang susah, kita wajib tolong. Bukan orang susah, kita ambil kesempatan. Kita nak rampas dia punya kehormatan diri. Tak boleh. Haram. Orang susah, memanglah dia minta tolong. Kita yang senang, kita yang kaya, kena wajib memberi pertolongan. Jadi sepupu dia kata, tak apalah. Buatlah apa kehendak sepupu lelaki dia ni. Sehingga dia kata apabila aku telah berkuasa ke atasnya, betul-betul dia buat ikut nafsu dia atas sepupu perempuan dia ni. Laki dengan perempuan tuan-tuan, dua orang, apa lagi kan? Gitu. Dan dalam suatu riwayat lain disebut, maka tatkala aku duduk di antara kedua-dua belah kakinya. Kata lelaki ni, bila dia buat apa benda, sepupu perempuan dia tak kata apa, ikut, layan je lah. Sebab dah terpaksa. Sehingga kan sepupu lelaki dia ni duduk antara dua celah kaki perempuan. Faham lah tuan-tuan. Orang tak kahwin dia tak faham kot. Ke lagi faham pada orang kahwin. Ni bahaya. Bahaya. Orang kahwin dia tahu. Wah, kalau lelaki dia dah duduk celah kaki dua perempuan, ini memang bahaya. Ini bukan main-main punya. Orang tak kahwin diam je lah. Kahwin dulu. Jadi itu memang dia punya kemuncak, dia punya climax itu. Lelaki duduk celah kaki dua kaki perempuan. Dia celah dua kaki seorang perempuan. Tiba-tiba tuan-tuan, lelaki kalau dah duduk kat situ, memang dia punya hangin satu macam lah tuan-tuan. Itu dia tak ada ingat apa dah tu. Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad ke kiamat ke tu tak tahulah ke mana tu. Kalau dah ngadap situlah. Faham tak ni? Suka je tak tahu tu. Jadi tuan-tuan, dia tak ingat lain dah tu. Betul-betul dah keadaan sebegitu. Tiba-tiba sepupu perempuan ini bercakap. Sepupu perempuan ni buka mulut. Kata apa? Kata sepupu perempuan dia, bertakwalah kepada Allah. Allahumma masa tu pula sepupu perempuan dia suruh takutlah kepada Allah. Masa tu suruh takut kepada Allah. Sebelum tu senyap, tak ada apa-apa. Dah betul-betul orang kata nak landing lah. Nak landing pula. Betul-betul nak last dah tu. Pukul maut punya.
Masa tu pula sepupu perempuan dia kata, takutlah kepada Allah, ittaqillah. Astaghfirullah. Dia masa tu astagfirullah je lah tuan-tuan. Sejahat macam mana pun, manusia ni dia binatang macam mana pun, bila orang kata takutlah kepada Allah, apa dia akan sebut? Astagfirullah. Tak ada benda lain dah tuan-tuan. Kalau itu dia tak boleh sebut, itu bukan manusia dah lah tu. Oh, takut kepada Allah dia tak boleh sebut astagfirullah, dia tak boleh ingat pada Allah, itu memang bukan manusia. Itu lagi teruk pada syaitan lah. Jadi bila sepupu dia sebut takutlah kepada Allah, janganlah kamu pecahkan dara ataupun cincin melainkan dengan haknya yang sebenar. Gitu. Siap ceramah syarah tuan-tuan. Takutlah kepada Allah, jangan ambil dara, jangan pecahkan cincin, melainkan kalau nak juga ada cara. Nikahlah kahwin. Kalau tak faham lagi tak tahulah tuan-tuan. Jadi orang kata itu memang jam lah. Itu memang tak boleh buat apalah. Ayat tu memang power punya. Jadi bila sepupu dia perempuan kata gitu, kata yang lelaki ni, lantas aku beredar meninggalkannya. Terus hilang nafsu dia. Dah tak jadi apa dah. Tutup buk, tutup semua lah. Dia pun tinggalkan sepupu perempuan. Walhal dia kata tuan-tuan, sedangkan dialah sepupu perempuan ni orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sukai. Lelaki tuan-tuan kalau dah suka ke perempuan bukan senang. Dapat pula perempuan, dapat peluangnya bukan mudah. Tapi bila ingat kepada Allah, takut kepada Allah, buat cara yang tak betul, maka itu hendaklah ditinggalkan. Aku juga, kata lelaki itu, telah tinggalkan wang emas 120 dinar yang telah aku berikan kepadanya untuk dia ambil sebagai miliknya. Maknanya hak dia 120 dinar wang emas dia bagi pada sepupu perempuan dia. Sepatutnya dia dapat dara ataupun kehormatan sepupu perempuan dia, tapi dia tak, dia tinggalkan sepupu perempuan dia. Dia tak dapat apa yang dihajati, dia tak dapat apa yang dia mahukan, tetapi dia serahkan apa yang diperlukan, yang dikendaki oleh sepupu perempuan dia. 120 keping wang dinar emas dia bagi begitu. Dia bagi begitu. Apa dia kata? Ya Allah, ya Allah, dia kata. Dia doa kepada Allah Ta'ala. Ingat ni orang muda-muda lah. Kalau ada orang tua juga nak buat gini, terkutuk sungguh lah. Janganlah orang tua nak buat gini. Dia pun minatkan nak dara orang. La ilaha illallah. Dia pun ni tergilakan. Boleh nikah senang lah. Ni biasanya orang muda-muda lah, orang muda-muda. Jadi dia kata begitu, ya Allah, dia kata, jika aku telah lakukan semua itu semata-mata kerana mencari keredaan-Mu. Dia kata dia pun tak sebut apa, dia pun tak cakap apa, tak ada minta apa, dia selesailah. Selesai, dia bagi 120 keping wang emas ni bukan sikit tuan-tuan. Bukan macam hari ni. Ini zaman dulu. Mahal, nilainya terlalu besar. Dia kata kalau dia buat tu untuk mencari keredaan Allah, maka bukalah daripada kami apa yang kami berada padanya sekarang. Minta batu yang tutup pintu gua tu buka, selesai. Lalu batu itu pun terbuka lebih daripada bukaan pertama. Batu tu pun terbuka. Kalau tadi buka sikit, ni gerak lagi. Pandai pula batu tu. Macam dia belajarlah kat masjid, kan? Dia gerak. Tadi gerak sikit, ni gerak lagi. Tapi pasal 3 orang, lepas tu macam 3 Abdul lah, berebut-rebut nak keluar. Kalau 3 orang sekali keluar, memang tak boleh jadi dia kata, tetapi mereka masih tidak dapat keluar melalui bukaan itu. Maknanya tak boleh keluar lagi, tak selesai lagi. Masuklah pula lelaki yang ketiga. Selepas itu lelaki yang ketiga pula berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengupah beberapa orang pekerja. Lelaki yang ketiga ni dia bos majikan. Dia bos, dia majikan. Dia ada pekerja orang bawah. Dan aku telah memberikan kepada mereka upah masing-masing. Jadi bila dia majikan, dia bos,
Dia bayarlah gaji pekerja dia, apa semua selesai. Dia dah bayar upah gaji pekerja dia. Melainkan seorang lelaki yang telah meninggalkan upah yang menjadi haknya dan pergi begitu sahaja. Dalam dia bagi gaji bayar upah tu, ada seorang lelaki pekerja dia ni tak ambil upah gaji dia. Tak tahu pergi mana. Hilang macam itu je. Sedangkan dia majikan bos ni nak bagi, dia pegang. Tetapi pekerja tu tak datang ambil. Dia nak buat macam mana? Lalu dikatakan, maka aku laburkan upahnya sehingga terhasil daripadanya harta benda yang banyak. Gaji yang tidak diambil, upah pekerja dia tu yang menghilangkan diri, tak datang ambil, dia laburkan. Labur tuan-tuan, bukan lebur. Lebur tu lain, lebur tak jadi apa. Ini labur, makna dia buat pelaburan. Kalau kata 1,000 ataupun kata berapa ribu, akhirnya berkembang menjadi banyak. Bila dilaburkan, dijalankan dengan betul, amanah, maka berkembang, harta tu berkembang. Daripada upah gaji seorang lelaki, pekerja tu telah bertambah, telah menjadi banyak. Kemudian dia kata elok dah banyak, dah apa semua tu, dah berkembang. Selepas suatu tempoh, pekerja itu datang kepadaku sambil berkata, yang dah lama tak ambil gaji tu, dah lama tak ambil upah tu, datang pula. Mungkin dia balik Indun ke PKP ke apa kan. Mungkin dia balik apa ke, dia datang. Pak, saya punya gaji mana pak? Hari itu tak ambil lagi pak. Wah ilah, kalau kita lah macam mana? Ni dah jadi banyak ni. Dulu gaji dia mungkin 1,000. Dulu mungkin gaji dia mungkin 3,000. Ni sekarang ni, kalau yang ada ni mungkin dah 30,000, 400,000 ni. Kita nak bagi tetap 3,000 ke, ataupun nak bagi yang banyak ni? Macam orang Batam Melaka. Bagi yang asal 3,000 lah. Yang ni bukan dia punya. Biasanya kan begitu majikan. Ingat jadi majikan ni. Siapa-siapa semua nak untung, tak ada nak rugi tuan-tuan. Jadi pekerja dia datang minta gaji dia. Kan? Jadi dia kata, minta, serahkan. Dia kata, wahai hamba Allah, serahkan upahku kepadaku. Mana hari itu gaji upah aku yang aku tak ambil, minta sekarang. Minta bagi. Kata majikan dia, lelaki yang ketiga ni pun menjawab, semua yang kamu lihat ini adalah daripada upahmu, termasuk unta, lembu, kambing, biri-biri dan hamba abdi. Ni semua upah kau ni yang depan mata kau ni. Binatang-binatang tuan-tuan, bukan satu jenis. Unta ada, kambing ada, biri-biri ada. Termasuk orang pun, hamba abdi pun ada tuan-tuan. Kalau kita nak bagi, memang tak ada harapan lah. Ni aku punya, engkau punya dulu yang ni. Kita bagi duit dah. Betul. Jadi tuan-tuan, nak amanah bukan senang. Pecah amanah senang. Hoya-hoy senang. Ni masalah nak amanah. Nak laksanakan, nak kotakan apa yang kita janji. Nak buat apa yang kita ucapkan. Bukan mudah tuan-tuan. Tambah kata korang, memang sedap. Kena batang hidung sendiri, tak ada apa. Jadi ini tuan-tuan, kata majikan dia ni semua-semua ni engkau punya. Pekerja dia kata, biar betul. Ni, lantas pekerja dia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah kamu mempermain-mainkan aku. Ini gaji aku tu bukan ni. Gaji dia tahu gaji dia tak seberapa. Cuma dulu dia tak datang ambil. Dia teringat ni baru dia datang ambil. Tiba-tiba majikan dia kata ni semua dia punya. Nak main-main ke apa ni? Unta ada, kambing ada, bibi ada, termasuk hamba abdi pun ada. Buat lawak lah kata orang kan. Nak melawak ke, nak main-main ke apa semua ni. Jangan macam tu. Apa jawab majikan dia? Aku tidak mempermain-mainkan kamu. Ni tak main-main. Sungguh, betul-betul. Ni kamu semua. Ni semua ni kamu punya. Semua-semua ni kamu punya. Daripada yang asal tu dah jadi yang ni. Dia ceritalah. Ni semua hak kamu, kamu yang punya. Lalu pekerja dia itu pun tadi mengambil harta benda tersebut semua sekali dan membawanya pergi tanpa meninggalkan daripadanya apa pun walaupun sedikit. Dah dia kata dia punya, kawan tu pun sapu tuan-tuan. Habis licin. Dalam riwayat kata kalau kambing tu, unta, satu bulu pun tak tinggal. Habis. Tak timbul lagi dah. Kalau kata lembah padang tu sebelum ni penuh,
Bila dia kata dia punya, dia ambil bawa. Kalau kita nak pakai kontainer pun tak boleh habis tuan-tuan. Dulu dia boleh bawa habis. Nampak? Senang ke susah tuan-tuan? Susah. Ni tiga-tiga punya cerita ni kita nak buat bukan senang. Kita boleh dengar tapi kita sukar untuk melaksanakan. Yang pertama nak jadi anak yang soleh. Yang kedua nak jaga amanah kehormatan. Kita biasanya mudah menjatuhkan. Kita mudah menghancurkan kehormatan maruah orang. Kita nak jaga, dah lah kita nak jaga. Nak bagi pula dia duit 120 keping emas. Lagi tak ada harapan lah. Takat-takat jaga maruah orang, jaga kehormatan boleh lagi. Nak bagi duit emas 120. Minta maaf, kau ingat aku dapat percuma. Tu biasalah tu. Ni boleh bagi laki kedua. Dan yang ketiga, majikan yang amanah. Bukan sahaja amanah, dia boleh kembangkan pula rezeki pekerja dia bagi semua kepada pekerja dia. Lalu bila lelaki yang ketiga berdoa, ya Allah, jika aku telah lakukan semua itu semata-mata kerana mencari keredaan-Mu. Kalau aku buat ni, kau redha dengan apa yang kau buat, kau terima amalan aku ni ya Allah, maka bukalah daripada kami apa yang kami berada padanya sekarang. Bukalah pintu gua ni. Keluarkanlah, gerakkanlah batu ni ya Allah. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala betul amalan kita, betul niat kita, betul kita kerana Allah, bila Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala lah yang menyelesaikan urusan kita. Allah Ta'ala pasti akan membantu hamba-hambanya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab itu kita belajar kepada tiga-tiga lelaki ni beramal kerana Allah. Bukan beramal kerana manusia, bukan kerana dunia, bukan kerana nak puji-pujian. Ni masalah kita hari ni. Jadi masalah besar Allah Ta'ala boleh hilangkan. Allah Ta'ala boleh tolong. Bila batu tu gerak apa semua, batu itu pun terbuka, lalu mereka keluar berjalan meneruskan perjalanan mereka. Gerak je batu tu. Lalu pintu gua terbuka, betul-betul macam lift lah tuan-tuan. Takkan tak faham lagi. Lift ni sebenarnya macam gua lah. Batang Melaka ni ada lift lah. Buatlah lift. Bagi senang kita belajar ni kan. Lift ni macam gua betul. Kita tekan, dia tutup. Kita tekan, dia buka. Macam ni lah cerita hadis ni. Kan? Nak senang faham lah. Kadang kalau pergi gua kan batu besar, memang tak terbuat dia gitunya. Senang faham gitu. Macam mana lift. Kan? Lift pun dia ada rosak. Tapi yang ni, begitu Allah Ta'ala beri pertolongan, bila buka sahaja, lalu ketiga-tiga lelaki itu pun keluar. Jadi tuan-tuan, yang kita belajar pada hari ini adalah dinamakan sebagai tawassul. Tawassul. Tolong faham kita dah belajar buat tawassul. Jangan buat yang lain daripada lain. Yang kita belajar inilah namanya tawassul. Kalau tuan-tuan buat yang lain, itu namanya tersasul. Faham? Tersasul lain. Alamak tersasul lah dia kata. Tu tak betul. Tu tak pakai tu. Tersasul, itu orang Melaka tersasul. Tawassul, ni kita belajar malam ni. Tawassul lam. Faham? Dia faham tersasul. Susah. Tak betul. Tawassul. Tawassul ni dengan apa yang kita buat amal soleh kerana Allah Ta'ala. Lepas kita beramal. Maknanya lelaki tiga ni, dia buat baik kepada orang lain. Tak termasuk amal soleh sembahyang. Tak termasuk amal soleh puasa, haji, umrah. Itu kita sendiri. Kita kena buat baik pada orang lain. Terutamanya mak ayah kita. Terutamanya yang dekat dengan kita. Terutamanya yang orang bawahan kita. Makna yang hampir ni. Mak ayah, sepupu, sepapat, adik-beradik, orang bawahan ni yang paling dekat. Jangan buat baik dengan yang jauh. Dengan yang dekat-dekat ni, dia bermusuh. Ni ramai. Dengan adik-beradik, dengan saudara mara orang kampung musuh. Dengan orang lain jauh-jauh kau main lagi. Hari-hari dia chat. Chat. Instagram. Aku keluar bahasa Melaka kan, teruk pula. Tak payah tu, tak payah. Kita nak yang dekat. Buat baik dengan orang yang dekat. Dengan mak ayah kita. Dengan adik-beradik darah daging kita. Kalau pekerja, majikan dengan orang bawah dia, dia wajib buat baik. Jangan sombong. Jangan zalim. Jangan keras kepala. Jangan belagak. Tak boleh. Kalau nak doa kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Lepas tu, lepas buat baik, baru boleh doa. Ini dengan dia punya zalim, dengan dia punya derhaka dengan mak ayah, dengan dia punya kuat bergaduh hari-hari, tiba-tiba ya Allah, dia kata dalam sebuah hadis, tuan-tuan, seorang lelaki dalam musafir. Saya tak nak sebutlah matan hadis dia, kita ambil terjemahan dia. Seorang lelaki dalam keadaan musafir, kusut masai, rambut dia, muka dia berdebu, pakaian dia semua. Orang musafir, tuan-tuan, orang musafir ni jalan jauh, doa dia memang makbul. Tak ada hijab antara Allah dengan orang yang dalam musafir. Tetapi lelaki ni yang kusut masai, yang berdebu semua dalam keadaan berjalan jauh ni, yang dia makan adalah daripada sumber yang haram. Yang dia minum, yang dia pakai adalah semuanya benda yang haram. Jadi kalaulah yang luar pun haram, yang dalam hati pun haram, fastajabulah. Macam mana dalam hadis sebut Allah Ta'ala nak terima, nak makbul doa dia? Memang takkan makbul, tuan-tuan. Faham? Jadi sebab itu, sebelum berdoa kena beramal. Sebelum berdoa kita kena buat baik dengan orang lain. Bukan buat baik dengan kita. Oh, aku, ya Allah, saya banyak semayang. Ya Allah, semalam saya sedekah. Itu tak nak. Yang ni kita nak buat baik dengan orang lain. Yang betul-betul orang tu pula susah memerlukan. Begitulah, tuan-tuan. Jadi pengajaran hadis yang pertama adalah disunatkan berdoa ketika ditimpa kesusahan dan lain-lain. Memang kita disuruh berdoa. Bila susah, ada musibah macam hari ni, orang banjir. Kan kena banjir kan? Melaka ada sedikit, Johor paling teruk, Pahang. Jadi orang yang ditimpa musibah bencana, dia kena doa. Tapi begitu, nak doa sebelum berdoa, musibah ni kita tak jangka, tuan-tuan. Orang jahat pun kena, orang baik pun kena musibah. Tapi kalau kita nak berdoa, syarat dia adalah kita belajar malam ni, syarat nak berdoa kena beramal soleh. Bermakna tawassul itu adalah berdoa dengan doa kita. Sebelum kita berdoa, kita telah melakukan amal-amal soleh. Kita dah buat baik dengan orang. Kita dah tolong orang yang susah. Serta bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal yang soleh. Jadi kita belajar faham malam ni, tawassul adalah kita tawassul dengan amalan soleh. Kalau tak ada amalan soleh, dia doa, itu kira doa, orang kata doa mati-mati je lah gitu. Doa mentah je lah. Doa kira kosong lah, doa kosong. Kalau kita pegang botol ni dah tak diisi, kosong. Nak buat apa benda? Doa macam tu juga, doa kosong. Tak boleh apalah. Tapi sebab itu, kalau kita ada bekas, kena ada isi. Kena ada isi. Manusia ni dia kena ada iman, kena ada ilmu. Begitu kita doa. Sebelum kita doa, isi kepada doa kita itu adalah amal-amal soleh. Yang itulah kita panjatkan. Yang itulah kita tawassulkan. Kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong tuan-tuan kita beramal. Jadi tak boleh lepas ni kita doa, main doa buta-buta begitu. Maaf kasarlah. Ya Allah, ya Allah. Sembahyang tidak. Puasa tidak. Apa-apa perangainya, amalannya, ya Allah, ya Allah. Tambah rumah naik air banjir kan. Menangis-nangis, ya Allah. Sebelum tu, Allah tak ke mana tak. Memang tak ada lah Allah dekat mulut dia, dekat hidup dia. Dah susah. Tu tak ada. Itu memang tak ada, jauh. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita diuji oleh Allah Ta'ala, sebelum kita nak cari Allah Ta'ala, kita kena dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita dulu kena pergi kepada Allah, baru Allah Ta'ala datang kepada kita. Kalau Allah Ta'ala nak datang, tak ada. Allah Ta'ala takkan datang kepada hamba dia kalau hamba dia tak datang dulu, tak pergi, tak dekatkan kepada Allah Ta'ala. Ni kita belajar malam ni. Jangan main pakai akal. Islam ni bukan pakai akal. Allah Ta'ala kan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kan Maha Penyayang. Itu cakap orang tak ada akal. Itu orang cakap orang tak beriman. Itu orang yang bercakap memperhambakan Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita hamba. Kitalah kena cari Allah. Kitalah kena buat taat kepada Allah. Kitalah kena beramal kepada Allah. Kita dulu. Bukan Allah Ta'ala dulu. Ini Allah Ta'ala dulu.
Dia yang hambakan Tuhan. Dia yang perintah Allah Ta'ala. Dia yang arah Allah Ta'ala. Dia ni siapa? Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan nak perbudak-budak. Bukan Allah Ta'ala hamba. Allah Ta'ala Tuhan. Kitalah hamba. Kitalah makhluk. Kitalah yang kena memperhamba, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis ini menceritakan kelebihan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mak ayah ni kena buat baik. Birrul walidain disebut dalam hadis, dalam Quran. Wajib anak buat baik pada mak ayah. Jangan tunggu mak ayah mati. Mak ayah dah mati baru nak jirus atas kubur. Mak ayah dah mati baru. Masa mak ayah hidup. Masa mak ayah hidup macam lelaki ni. Buat taat, buat baik. Itu adalah wajib, bukan sunat. Belum kita buat baik pada orang lain, wajib buat baik kepada ibu dan bapa kita. Berkhidmat kepada mereka dan mengutamakan mereka ke atas orang lain, termasuk ke atas anak dan isteri. Mak ayah dulu. Kalau kita belajar pada hadis ni, mak ayah dulu, baru anak, baru isteri, baru orang lain. Kadang-kadang ada juga ustaz cakap kan, isteri dia dulu, anak dia dulu, apa semua. Kita belajar malam ni, mak ayah dulu. Kalau tak ada mak ayah, kita takkan ada, tuan-tuan. Ni kita ikut hadis. Hadis ni pada Nabi. Yang ustaz-ustaz apa semua tu, saya tak nak sebut lah. Itu ustaz tu dia punya hal. Itu ilmu dia. Tapi kita belajar ni, hadis ni kita ikut Nabi. Dia tak ikut ustaz. Ustaz ni dia manusia. Dia ada betul, dia ada salah. Tapi Nabi tak ada salah. Kita jangan berdebat-debat lah tuan-tuan. Ni ustaz ni, itu ustaz. Tuan-tuan jangan tanya saya. Takkan saya nak hantam itu ustaz. Tak payah. Kita ikut Nabi, selesai. Nabi kata mak ayah dulu, mak ayah. Yang pening-pening, yang susah-susah, yang sakit-sakit kepala, putar-putar ke sana, dah kenapa? Mak ayah dulu. Wajib pada mak ayah. Memang isteri, anak-anak pun wajib. Selesai dengan mak ayah dulu. Jadi kita ni orang lelaki. Ni orang lelaki saya ingat. Jangan pula nanti isteri tanggung lelaki. Sudah dah gitu. Bini dia tanggung lelaki apa ke semua. Jadi suami ingat. Bila suami dia kena sediakan tempat tinggal untuk isteri anak-anak dia. Bila suami kita kena sediakan pakaian makanan untuk 3 perkara ni wajib. Tempat tinggal, makanan, pakaian. Wang belanja tu ada kelebihan, ada kita bagi. Tapi yang wajib ini 3. Ini kena. Tapi sebelum kepada isteri anak-anak adalah kepada kedua ibu bapa. Kemudian tuan-tuan dia sebut yang ketiga, setiap muslim dan muslimah, lelaki dan muslim Islam, lelaki dan perempuan digesa supaya menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan, termasuklah berzina, termasuklah maksiat, termasuklah apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, terutamanya setelah berkemampuan untuk melakukannya. Kadang-kadang memang nak buat benda jahat ni, Allah Ta'ala bagi kita peluang. Datang nyet, senyum je dia. Lagi teruk pula dia duduk atas riba kita. Walhal kita ni dah tua tuan-tuan. Bukan janggut, semua dah putih dah. Tapi kalau dia datang tuan-tuan, dia uji. Ini betul-betul syaitan ni tuan-tuan. Tak ramai orang boleh menghadapi ujian. Bukan senang. Tadi sebab itu, walaupun ada peluang, walaupun tak ada peluang, tetap juga kena tinggalkan yang haram. Haram tetap haram. Saya tak ajak dia, dia yang datang. Saya tak goda dia, dia yang goda saya. Memanglah. Memang dah setan memang macam itu. Macam mana pun kita kena tolak. Macam mana pun kita jangan layan. Macam mana pun larilah. Takkan Pak Haji tak ada kaki. Kan? Takkan Pak Haji, Pak Imam tak ada akal nak menyelamatkan diri daripada maksiat. Saya terpaksa buat maksiat. Akal kau dah macam mana? Terpaksa pula buat maksiat. Saya tak boleh lah nak buat apa. Ya Allahumma salli ala Muhammad, ni makhluk apalah macam ni. Jangan orang Jasin, orang Melaka jangan ada macam ni. Saya redalah dengan maksiat. Tak boleh. Haram tetap haram. Tak boleh. Kita kena tinggal maksiat. Wajib jauh. Apatah lagi pergi cari maksiat. Pergi pula dia yang hambat. Yang kejauh. Lagi tak boleh. Benda haram maksiat, sama ada dia datang ataupun kita pergi cari, haram tetap haram tuan-tuan. Ni kadang-kadang dia kata yang kita tak cari itu memang halal, dia kata. Yang kita cari haram. Tapi kalau datang percuma free-free itu halal lah dia kata.
Ni hukum tak ada. Haram tetap haram. Percuma ke, kena bayar ke apa ke. Kan? Ni akhir zaman Dajjal ni macam-macam tuan-tuan. Jadi jangan mempermainkan hukum. Haram adalah haram. Terutamanya setelah berkemampuan untuk melakukannya dan supaya meninggalkan segala perkara tersebut kerana Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kita buat taat kerana Allah, kita meninggalkan yang haram pun kerana Allah. Yang kita Allah tak orang nampak pun kita tinggal, yang orang tak nampak pun kita tinggalkan perkara dosa dan haram. Ini yang susah tuan-tuan. Kita biasa kalau orang nampak ni, senang tuan-tuan. Orang nampak. Tapi bila orang tak nampak, kita seorang-seorang, ni paling payah ni. Itu yang berat tuan-tuan. Ni yang kita takut. Sebab itu kena ada ittaqillah. Takut kepada Allah, bukan takut dengan manusia, bukan takut dengan dunia, dengan jawatan, dengan pangkat apa semua. Kemudian tuan-tuan yang keempat, hadis ini menjadi dalil kepada kelebihan menepati janji dengan baik, menunaikan amanah dan bertolak ansur dalam muamalah dan urusan sesama manusia. Jadi kita ni dengan orang lain ada urusan tuan-tuan. Suka tak suka, macam mana pun kita diajar supaya berurusan dengan baik. Macam masjid ni, ada pengerusi, ada pak imam, ada pegawai syarak, ada. Jadi masing-masing yang paling atas sampai yang paling bawah, imam, makmum, jemaah semua kena bermuamalah, kena berurusan, kena bergaul dengan keadaan yang paling baik. Jangan suka cari salah. Jangan suka cari kelemahan. Mana-mana salah tu memang ada. Mana-mana kelemahan tu tak payah cari, memang jumpa. Sebab itu kita nak berbaik-baik. Kita nak menambah kebaikan, menampung kelemahan, membina kekuatan. Maka sebab itu kita hendaklah melakukan kebaikan, amal soleh, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang kelima, doa orang yang menghadapkan diri kepada Allah Taala dengan benar dan ikhlas ketika ditimpa kesusahan dan musibah akan diterima oleh Allah Taala. Terutamanya doa orang yang telah mengerjakan amalan soleh sebelum itu. Jadi sebab itu bila kita susah, memang kita disuruh berdoa. Tawassul tadi, apa hukum dia? Harus. Bahkan ada ketikanya tawassul itu wajib. Dah memang kita susah, tak ada orang lain yang boleh tolong melainkan yang kita panjatkan hanya kepada Allah. Maka itu memang wajib kita doa kepada Allah. Cuma syaratnya sebelum berdoa, pastikan kita lepas ni bila kita belajar tawassul tuan-tuan, doa jangan hanya berdoa. Kita kena sebut apa amal soleh kita dah buat. Ini bukan sebut dengan orang. Yang sebut dengan orang tu riak. Ni aku nak cerita dengan kau, aku ni baik tau. Itu memang riak lah. Aku sedekah kat masjid ni kalau sampai hari ni 10,000 dah. Amboi, tu riak. Tetapi kalau kita cerita dengan Allah, ya Allah, aku dah sedekah, aku dah buat baik dengan Allah Ta'ala, itu bukan riak. Itu bukan kita tunjuk-tunjuk. Itu adalah sebagai amal soleh untuk kita cari keredaan, untuk kita cari supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Dengan terima amalan kita jadi amalan soleh, barulah kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dimakbul, dilepaskan hajat kesusahan kita dengan sebab apa? Amal soleh yang kita lah. Faham tuan-tuan? Jadi yang kita cerita baik dengan Allah, bukan kita cerita kita baik dengan manusia. Tak payah. Ada juga dengan orang kita kena cerita kebaikan. Ada juga tengok-tengok orang tuan-tuan, jenis kutu gerahak, jenis suka hina sangat ni, ada orang kena cerita boleh, tapi bukan semua. Kita perlu saja cerita, tapi yang kita kena cerita dengan Allah Ta'ala. Walaupun kata ulama sebenarnya kita tak cerita pun Allah Ta'ala tahu. Kita buat baik dengan mak ayah, kita sedekah, dia tak beritahu Allah Ta'ala tahu. Tetapi bila kata tawassul, kita kena cakap juga. Itu adab dengan Allah Ta'ala. Tawassul ini adab dengan Allah Ta'ala. Kalau tak cerita pun Tuhan tahu, dia kata. Memang adab kan dengan mak ayah. Kita balik salam, cium mak ayah. Tak salam pun tak apa, tak cium pun tak apa. Tak cakap, mak minta maaf mak, saya sayang kat mak, mudah-mudahan kita ni kekal dunia sampai akhirat. Tak cakap, tak apa. Tapi adab dengan mak ayah. Dengan orang lain kita boleh cakap I love you, I love you. Dengan mak ayah dia tak cakap benda. Ni apa punya anak ni?
Dengan orang lain kau main beradab, dengan mak ayah, adab itu. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Tinggi sangat hari ini, minta maaf tuan-tuan. Adab dengan Allah Ta'ala kena ada, antaranya adalah kita cerita. Walaupun Allah Ta'ala tahu, walaupun kita tak cakap, tapi itu adab dengan Allah Ta'ala. Lepas tu barulah kita berdoa. Kemudian yang keenam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan perganjaran orang yang telah mengelokkan suatu amalan. Percayalah, kalau kita buat baik, kita mengharapkan Allah, bukan harap manusia bukan nak manusia puji, bukan nak manusia balas, bukan yang kita nak Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan balas, pasti Allah Ta'ala akan tolong. Dengan manusia, dengan orang lain susah, payah, tapi yang senangnya dengan Allah Ta'ala. Jadi kita belajar malam ni cara yang betul untuk kita menyelesaikan masalah. Ramai orang dia salah jalan penyelesaian. Dia mengharapkan orang lain, dia mengharap kerajaan, dia mengharap makhluk. Sedangkan yang kita kena harapkan hanyalah kepada Allah Ta'ala. Buat baik kerana Allah, doa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong kita selesaikan masalah kita. Kemudian kesan-kesan amalan soleh akan zahir kepada seorang hamba ketika ditimpa kesusahan, musibah dan bencana. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada apa yang menimpanya. Ini termasuk dalam karamah yang berlaku kepada wali-wali Allah Ta'ala yang soleh. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam keadaan biasa-biasa tak ada apa-apa pun berlaku. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala uji, bila Allah Ta'ala bagi musibah, timbullah benda-benda yang pelik-pelik. Timbul. Kadang-kadang orang lain, kan kita tengok tsunami dulu ke Aceh, orang lain semua tenggelam apa semua, tiba-tiba masjid rumah Allah Ta'ala tu elok je tuan-tuan, sikit pun tak tersentuh di air. Tsunami di Aceh dulu tuan-tuan, ada suatu kampung betul-betul di tepi laut tuan-tuan, satu kampung. Tempat lain tuan-tuan habis sapan, kata orang Melaka. Kampung tu elok selamat, tak ada apa. Kenapa? Kerana kampung tu dikatakan solat waktu 5 fardu, solat fardu 5 waktu tu jemaah semua datang jemaah. Kalau puasa tuan-tuan, besok Isnin satu kampung puasa, berbuka sama-sama sekampung. Ini kalau kampung Mata Melaka boleh buat, ini berlaku. Dia sama-sama puasa sunat, dia sama-sama sembahyang jemaah. Memang satu kampung tu tak ada seorang-seorang, tak ada buat masing-masing, masing-masing secara berjemaah kolektif. Maka bila berlaku musibah, Allah Ta'ala, sebab janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi sebab itu kalau kita taat, kita beriman, Allah Ta'ala tak akan bagi musibah. Tak adalah banjir ke apa ke, disebabkan maksiat, disebabkan dosa, disebabkan derhaka. Jadi tuan-tuan, yakinlah kepada Allah, buatlah baik kepada Allah. Allah tak akan buat jahat. Faham tuan-tuan, kita belajar malam ni? Kita buat baik dengan Allah, kita buat taat kepada Allah, kita takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala tak akan buat jahat. Allah Ta'ala tak akan bagi musibah, Allah Ta'ala tak akan tipu bencana. Manusia nak buat tu pandai dia lah, tapi yang paling penting Allah Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir tuan-tuan, untuk malam ni, Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada orang yang melaburkan harta orang lain, harta terbiar dengan niat ikhlas untuk pelaburan yang menguntungkan. Ini bab ekonomi. Jadi sebab tu kita ni orang Islam, sebenarnya Islam agama ekonomi. Ada harta kita kena kembangkan, harta yang sedikit kena dilaburkan. Kita suka leburkan, sedangkan Islam memerintah kita laburkan, kembangkan, perbanyakkan, tolong orang lain. Bukan kita labur untuk kekayaan, keuntungan kita saja, bahkan kita kena membantu orang lain. Jadi tuan-tuan, maaf agak panjang lebar, hadis ni pun agak panjang. Pentingnya adalah kita amalkan, kita ikut mereka-mereka yang taat. Nama tak disebut tiga lelaki ni tuan-tuan, si Polan ke, si Anung ke, tak disebut. Tetapi mereka lah contoh untuk kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita beramal, dengan kita taat kepada Allah, kita diberkati, kita dirahmati.
kita bertawassul kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita, selamatkan segala, selesaikan semua permasalahan kita, dan kita mendapat kebahagiaan di dunia maupun di hari akhirat. Jadi saya rasa ada soalan ke? Ya. Macam mana? Kita berdoa, tapi dengan berikan rasa tempat tu makbul. Tapi yang kita berdoa tu macam satu tempat kita tempat ni makbul, tapi kita dalam masa kita kata Allah Taala makbul. Tapi kita berdoa tu dengan dekat, dengan dekat. Okey. Yang ini yang kita sebut tawassul yang salah ni. Tawassul yang salah. Dia ada perantaraan, dia ada perorangan, dia ada tempat dia. Kalau orang Melaka pergi Pulau Besar baru berdoa. Pergi kubur Tok Wali. Sebenarnya bila kita belajar tawassul ni, dia tidak ada perantaraan, tuan-tuan. Dia tidak ada tempat dan tidak ada masa. Apa yang penting kita tawassul adalah amal soleh kita sendiri. Jadi ada kan orang kata, oh nanti pergi masjid baru kita doa. Tak perlu nak pergi masjid. Kalau masa tu kita rasa, ialah tiba-tiba air naik nak banjir, masa tu kita boleh doa. Masa tu kita boleh tawassul. Dan tawassul ni kita belajar, saya nak ingatkan, jangan kita ada sebab orang tertentu. Kan biasa kan, dengan berkat wali Allah. Ada paling-paling dengan berkat Nabi Muhammad. Tu tak perlu, tuan-tuan. Tu kita tidak diajar sebegitu. Sebab itu kalau fatwa Majlis Agama Islam di Melaka pun, tawassul ni adalah yang lain daripada yang kita belajar ni adalah haram. Tawassul yang kita dibenarkan adalah yang ini, ikut hadis ni. Tak boleh kita dengan berkat masjid lah, dengan berkat kubur wali lah, macam-macam lah kan tu. Itu adalah salah. Itu adalah syirik. Kalau fatwa keluar tu memang terang-terang syirik. Tapi kita nak bagi tahu, kita tawassul adalah dengan amal soleh kita sendiri. Bukan kita bangga dengan yang kita buat, tetapi yang mengizinkan kita buat tu Allah Ta'ala jugalah. Kita sedekah, kita buat baik semua tu dengan izin Allah Ta'ala untuk mencari keredaan Allah. Itu memang kita kena buat baik. Maka itulah kita bertawassul dan kita berdoa minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Jadi saya minta supaya faham tuan, tawassul yang betul dengan tawassul yang salah. Jadi yang kalau kita faham sebelum-sebelum ni tawassul itu salah lah. Salah sama sekali. Yang kita kena betulkan yang ni. Kita kena buat amal soleh, amal baik, apa semua. Yang itulah kita bertawassul, kita bawa panjatkan ke hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf tak boleh nak bagi consider lah. Inilah apa semua. Ada orang jawapan macam-macam. Tapi kita terus terang bahawa kita begini. Okey, kalau yang memang dia kata dekat Multazam, dekat makam Ibrahim, dekat itu memang al-maklum bidarurah. Al-maklum minad-din bidarurah. Itu memanglah tuan-tuan depan Kaabah. Tak payah cakap pun memang dah makbul. Itu. Dan disebabkan, kena ingat, walaupun kita doa depan Kaabah, kalau kita tak ada amal soleh, doa tetap tak diterima. Tak terima. Dia bunuh orang, dia buat benda haram, tiba-tiba dia rasa nak pergi depan Kaabah berdoa. Tak ada amal soleh, Tuhan tak terima juga. Pergilah depan Multazam, pergilah makam Ibrahim, Hijr, Ismail, apa sekalipun, masuk dalam Kaabah pun, kalau dia tak beramal soleh, kita faham ni, doa Tuhan tak terima. Itu kita tak nafikan, memang tempat-tempat tu ada kemuliaan dia. Ada, tetapi yang membantu menguatkan doa diterima oleh Allah Ta'ala adalah amal soleh. Bukan semata-mata dengan Kaabah, bukan semata-mata dengan Multazam, Hijr, Ismail, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bukan semata-mata itu, tetapi mula dengan amal soleh. Ni kita nak kena betulkan. Ni kadang-kadang orang kita, dia kata ni depan Kaabah mesti Tuhan terima. Ni
Maaf saya kata ni, yang lelaki jadi perempuan tu. Dia kata depan Kaabah, saya tak nak sebut nama, tuan-tuan memang kenal lah. Dia kata Tuhan tak azab pun dia pakai telekung, walhal dia lelaki. Dia pakai telekung, tuan-tuan. Dia kata Tuhan tak matikan dia pun. Jangan cabar Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi hidup, kalau Tuhan tak seksa, bukan semestinya itu benar. Ini masalah orang jahil, dia tak faham. Jadi kena ingat, kita ni apa yang Allah Ta'ala redha, apa yang Allah Ta'ala tak redha. Kalau setakat nak hidup, nak nampak dunia, siapa-siapa boleh tu. Orang kafir pun boleh pergi depan Kaabah. Allah Ta'ala bagi hidup. Dia pakai ihram, dia pakai apa, dia pergi tu. Cina boleh pergi. Tetapi kalau Tuhan tak terima, tak terima. Bila kita belajar tawassul, tuan-tuan, syarat Allah Ta'ala terima adalah amal soleh. Ni kita kena pegang. Kita beramal soleh untuk diri kita, cari keredaan Allah. Tempat-tempat lain, hari-hari lain, apa semua, macam Ramadan akan datang kan. Jadi kita doa pada bulan Ramadan. Itu tak dinafikan kelebihan Ramadan. Tetapi kita dulu kena beramal soleh. Syarat utama. Okey? Baik, saya rasa itu jelas. Ada lain-lain tuan-tuan? Saya. Macam mana? Okey, nak baca ke apa? Okey, doa dalam grup WhatsApp, dalam Facebook ke apa, macam mana? Kita nak baca ke apa, ataupun kita tengok. Kalau boleh tengok je lah tuan-tuan. Kalau boleh baca. Kalau yang kan ada yang suara tu kan, ada siap suara tu, doa tu, dia siap suara. Kita aminkan je lah tuan-tuan. Itu paling senang. Ustaz tu baca amin ya Allah. Pun boleh. Tetapi jangan yang tukang amin ni tak semayang. Jangan yang buka WhatsApp ni kerja je berasap je. Masjid tak datang semayang tidak. Itu kita nak ingatkan balik. Ni kadang-kadang dia amin memang buka WhatsApp apa. Kena dulu sembahyang, kena dulu. Kan kita sembahyang dulu baru berdoa. Kan kita puasa dulu baru berdoa. Ini tak sembahyang, tak puasa tiba-tiba doa. Tak jadi. Tu saya kata, bolehlah ustaz tu doa kita amin kan. Tetapi kita dulu. Amal soleh ni kita dululah yang kena amalkan. Ya, tuan. Kerana kita nak lahirkan perasaan takut kita kepada Allah Ta'ala ni. Kalau kita tak mau di bawah memang kita takut. Allah Ta'ala kita nak. Untuk melahirkan takut pada Allah Ta'ala ni, yang kita belajar buat kebaikan. Mula-mula kita buat baik, mungkin kita rasa kita tak ikhlas. Mungkin kita rasa kita ni ada udang sebalik mi mungkin. Tetapi bila kita selalu buat kebaikan, selalu tolong orang. Yelah sebab tu nak ikhlas ni kena belajar tuan-tuan. Dia pun kena berlatih. Macam tentera lah. Tentera betul-betul nak ikhlas ni, nak takut kepada Allah ni kena berlatih. Tapi kalau macam lelaki tadi tu, kita tengok dengan sepupu perempuan ya kan. Sebenarnya bukan hari tu dia nakkan sepupu dia, dah lama. Jadi nak ikhlas tu nanti, mungkin dulu dia nakkan sepupu dia tu kerana dia nak buat maksiat. Mungkin kerana dia niat jahat. Akhirnya daripada dia nak buat maksiat, daripada dia berniat jahat dengan sepupu perempuan dia, Allah Ta'ala tukar dia. Allah Ta'ala pilih dia jadi orang yang ikhlas. Jadi orang yang beramal soleh. Bermakna beramal ini bukan dengan sehari dua. Boleh, mungkin mula-mula kita buat benda jahat, tapi kita akan bertukar menjadi baik. Jadi nak baik ni macam-macam cara lah. Sebab itu kita ni kena beramal itu berterusan. Beramal itu sehinggalah nanti dia benar-benar menjadi amal soleh. Kalau kita belajar yang ketiga-tiga laki ni, bila dia tu diterima, makbul ikhlas, bila dia masuk dalam gua ni lah. Kalau dia tak masuk dalam gua ni, pintu gua tak tertutup, dia pun tak tahu amal dia Tuhan terima ke tak terima. Faham tuan-tuan? Jadi bila dah masuk dalam gua, bila dah pintu gua tertutup, baru dia tahu sebenarnya amalan dia tu Allah Ta'ala redha. Dia tu ikhlas. Itu kita pun sama tuan-tuan. Cuma janganlah kita cerita.
Aku memang ikhlas. Hari tu rumah orang lain banjir, rumah aku tak banjir. Tak payah cerita lah. Tak payah sembang lah macam tu. Rumah orang lain terbakar, rumah aku sikit pun tak keluar. Tak payahlah. Jadi kita sendiri tahu. Kita sendiri. Sebab itu dalam hadis ni tak disebut nama lelaki tu. Muhammad ke, Ali ke, Pak Haji ke, tak sebut. Kenapa? Bukan penting nama. Tetapi yang pentingnya adalah Allah Ta'ala terima amalan kita. Ikhlas itu di sisi Allah Ta'ala. Saya kena layan soalan ni sebab kita tak nak ada keraguan. Dia nanti tak faham, salah faham, sikit pun jadi masalah. Baik tuan-tuan, ada lagi? Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat beramal dan saya kira boleh jadi ini hadis yang terakhir dalam bab ikhlas. Selepas ni kita akan masuk dalam bab taubat. Kira-kira tuan-tuan ni, kita ni dah belajar ni, dah ikhlas lah ni. Habis bab ni kita dah ikhlas dah ni tuan-tuan. Kalau tak ikhlas juga kena beramal sungguhlah benar. Jadi bab ilmu kita dah belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala berkati dunia akhirat. Ada soalan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.